Kadang-kadang kita lebih suka meneliti tentang produk, meneliti tentang perkembangan pasaran, meneliti tentang harga, tetapi kita lupa akan andaian-andaian yang kita gunakan, dan sekiranya kita tersilap membuat andaian, belanjawan ataupun bajet yang kita sediakan itu tidak akan membantu dengan begitu berkesan di tahun hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Apabila sampai kepada penghujung tahun perakaunan, seperti mana yang anda semua maklum, banyak perniagaan, banyak syarikat akan mulakan proses untuk membentuk bajet ataupun belanjawan untuk tahun yang akan datang. Proses ini mungkin satu proses yang panjang kerana bajet ataupun belanjawan ialah padanan di antara strategi-strategi plan-plan tindakan yang nak kita laksanakan dengan dana yang diperlukan untuk memastikan projek-projek yang telah dikenal pasti dapat dilaksanakan dengan berkesan dan perniagaan kita menjadi sebuah perniagaan yang maju ke hadapan, menjadi lebih lestari dan dapat bersaing di dalam pasaran yang amat kompleks ini. Apabila kita membincangkan berkenaan dengan strategi, berkenaan dengan pelan tindakan, berkenaan dengan projek, berkenaan dengan program yang akan dilaksanakan di tahun hadapan, kita menyediakan perkara-perkara ini di penghujung tahun ini yang mana kedudukan pasaran, kedudukan ekonomi, keadaan persaingan dan seumpamanya mungkin berbeza dengan tahun yang akan kita hadapi kelak. Jadi kadang-kadang di dalam menetapkan strategi mana yang kita nak pilih, pelan tindakan mana yang sesuai, projek apa yang akan membantu kita dan program-program lain yang perlu dilaksanakan, kita kena membuat pelbagai andaian. Jadi kadang-kadang kita pun mungkin tak sedar ya andaian-andaian ini mungkin jika kita berasa ekonomi sekarang tidak begitu cergas, kita mungkin secara tidak sedar menganggap tahun depan pun keadaannya sama, kan? Jadi pilihan-pilihan kita, apa yang kita tetapkan mungkin berdasarkan anggapan-anggapan itu, ataupun kita mungkin menganggap tahun depan berdasarkan kenyataan-kenyataan kerajaan tentunya ekonomi lebih cergas, maka kita pun membuat anggapan bahawa ekonomi berkembang, akan ada peningkatan permintaan, lebih banyak keperluan pada barangan ataupun perkhidmatan kita. Jadi kita akan membuat pilihan-pilihan berdasarkan anggapan-anggapan itu. Jadi ini satu perkara penting yang kita kena faham. Anggapan ataupun andaian yang kita gunakan untuk memilih strategi, memilih pelan tindakan, memilih projek, memilih program, ini sebenarnya satu perkara yang penting. Kadang-kadang kita lebih suka meneliti tentang produk, meneliti tentang perkembangan pasaran, meneliti tentang harga, tetapi kita lupa akan andaian-andaian yang kita gunakan, dan sekiranya kita tersilap membuat andaian, maka mungkin apa yang kita putuskan pada tahun ini, belanjawan ataupun bajet yang kita sediakan itu tidak akan membantu dengan begitu berkesan di tahun hadapan. Tapi sebagai insan, sebagai manusia, macam mana kita nak membaca masa depan ya? Kalau kita tahu, kalau kita boleh membaca masa depan, tentunya kita akan dapat membuat pelbagai tindakan yang akan menyebabkan kita berjaya dengan cemerlang di dalam pasaran. Tapi nak tak nak, kita kena bina andaian-andaian ini berdasarkan data, fakta dan juga maklumat-maklumat yang kita dapat pada ketika ini. Jadi ini satu perkara yang kena diberi perhatian. Mungkin kita boleh tengok dari segi sejarah
pasaran misalnya dia ada turun naiknya, kita mungkin tengok keadaan ekonomi semasa dan tindakan-tindakan yang cuba dibuat oleh kerajaan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh syarikat-syarikat besar yang mempunyai pengaruh dan kesan ke atas perjalanan ekonomi kita. Jadi berdasarkan corak-corak yang kita nampak, berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang kita analisa, kita mungkin boleh membuat andaian yang terbaik dan diharapkan inilah yang akan menjadi panduan kepada perniagaan kita. Mungkin satu lagi kaedah yang boleh digunakan ialah dengan membuat beberapa andaian. Contohnya kita ada andaian terbaik ataupun mungkin kita panggil best case. Kita ada andaian yang biasa ataupun base case dan andaian yang terburuk ataupun worst case. Jadi jika kita ada 3 andaian ini, tentunya kita akan ada 3 kemungkinan yang akan berlaku. Jadi keputusan yang kita buat tu kita sudah boleh agak sekiranya perkara yang terbaik berlaku, bagaimanakah kedudukan perniagaan kita, dan sekiranya keadaan terburuk berlaku, bagaimanakah juga kedudukan kita. Jadi mungkin dengan ada base case, best case dan juga worst case ini, ianya akan membantu kita membuat andaian-andaian yang lebih munasabah, yang mengambil kira turun naiknya kedudukan pasaran ataupun ekonomi, dan mungkin keputusan yang kita buat tu lebih menyelamatkan kerana ianya sudah mengambil kira okey, jika ekonomi berkembang, apakah tindakan-tindakan yang boleh kita buat, tetapi sebaliknya jika ekonomi tidak berkembang seperti yang diharapkan, apakah tindakan yang kita boleh buat, dan sekiranya ekonomi berjalan seperti yang kita andaikan, tentunya strategi, pelan tindakan, projek dan program yang telah kita susun itu dibuat berdasarkan kepada kedudukan itu. Jadi di dalam membentuk belanjawan ataupun bajet, perhatikan juga andaian-andaian yang anda buat, sama ada dari segi pelanggan anda, dari segi pesaing anda, dari segi produk atau yang ada di dalam pasaran, adakah produk-produk baru dan bagaimanakah keadaan ekonomi yang akan membantu kita untuk memajukan lagi perniagaan. Jadi semua andaian-andaian ini tidak boleh dibuat dengan sewenang-wenangnya, perlu juga kajian dan perincian yang teliti, dan bentuklah 2-3 model yang dianggap akan berlaku dari segi yang terbaik, yang terburuk dan yang dikira munasabah, dan pastikan untuk setiap keadaan anda telah bersedia untuk menghadapi keadaan demikian, sebab kita tak nak terlepas peluang dan kita tak nak terlepas pandang risiko, dan pastikan sekiranya andaian-andaian kita tidak begitu tepat, ianya tidak menyebabkan perniagaan kita terhalang. Jadi ini perkara penting yang perlu anda ambil kira di dalam penyediaan bajet ataupun belanjawan tahun depan. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video di channel Pok Nidin ini, sebarkan video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda, ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ini, kerana kita nak perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita, agar mereka menjadi usahawan yang ada ilmu, ada kemahiran dan membuat keputusan dan tindakan dengan cara yang lebih baik. Di channel ini juga ada dibincangkan perkara-perkara berkenaan dengan teori-teori ekonomi, bagaimana ekonomi bergerak, bagaimana harga ditetapkan, bagaimana permintaan dan bekalan mempunyai pengaruh di dalam pasaran. Sekiranya anda ingin mendapatkan ilmu berkenaan dengan asas-asas pasaran, tontonlah playlist berkenaan dengan nota-nota ekonomi, dan saya harap ini akan membantu anda untuk menjadi usahawan yang lebih berilmu dan lebih memahami gelagat di dalam pasaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.